Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita teruskan siri perbincangan dalam pelajaran Lughatul Quran ataupun bahasa Arab bagi silibus KAFA tahun 5, yang mana lebih kepada kita nak ulang kaji subjek-subjek UPKK. Okey, pada kali ini kita nak berbincang berkenaan dengan al-jumlatul fi'liyah, iaitu kata ataupun ayat kerjaan. Okey, ayat kerjaan. Kalau sebelum ni, dalam video yang sebelum ni kita dah berbincang berkenaan dengan al-jumlatul ismiyah, kata ayat namaan, ayat yang dimulai dengan kata nama. So pada kali ini kita nak berbincang berkenaan dengan al-jumlatul fi'liyah. Okey, kata kerjaan ataupun ayat yang dimulai dengan kata kerja. Okey, so kita nak berkenalan dulu apa itu jumlah fi'liyah. Okey, al-jumlatul fi'liyah ataupun kata ayat kerjaan. Okey, al-jumlatul fi'liyah ia jumlatu tabda'u bil fi'li. Jumlah fi'liyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata kerja. So ayat ini pada awalnya perkataan pertama itu adalah kata kerja. So dia dimulai dengan kata kerja. Okey. Seterusnya, al-ismul ladzi waqa'a ba'da fi'lin yusamma bil fa'il. Okey, kata nama yang terletak selepas kata kerja pula dinamakan dengan fa'il. Okey, bila ada kata kerja mesti ada pelakunya. So pelaku atau pembuatnya tu dinamakan fa'il. So dia ada fa'il, fa'il dan apa yang dibuat. Okey, contohnya daraba Muhammadun Aliyun. Okey, daraba fa'il, telah memukul, yang fa'ilnya adalah Muhammad. Mesti pelakunya, orang yang memukul itu adalah Muhammad. Itu maksud fa'il. Okey, seterusnya, ayyakunal fi'li fi awalil jumlatu mufradan. Hendaklah kata kerja di awal ayat hendaklah kata kerja di awal ayat adalah kata kerja mufrad. Okey, maksudnya kat sini walaupun sesuatu pekerjaan itu ataupun sesuatu perbuatan itu dibuat oleh ramai orang, tapi kata kerja yang kita gunakan adalah berbentuk mufrad, iaitu berbentuk tunggal. Okey, kita akan tengok keterangan-keterangan ni melalui contoh-contoh ayat yang kita bakal belajar nanti. Okey. Seterusnya, okey, kita nak kenal pula macam mana cara untuk mengenal jumlah fi'liyah. Okey, yang pertama, dia punya kriterianya adalah tiada dhamir. So ayat kerjaan ini tidak dimulai dengan dhamir. Dia tak adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, tu tak ada. Okey, tiada dhamir di permulaan ayat. Okey, seterusnya, tiada alif lam. Okey, maksudnya permulaan ayat itu perkataan yang tidak ada alif lam, itu adalah jumlah fi'liyah. Kalau dia ada alif lam, dia jadi jumlah ismiyah. Okey, seterusnya, tiada nama orang. Maksudnya perbuatan, nama orang bukan perbuatan kan. So kalau ayat tu tidak dimulai dengan nama orang, boleh jadi dia adalah jumlah fi'liyah ataupun ayat kerjaan. Seterusnya, tiada tanwin. Okey, tiada tanwin dalam perkataan yang pertama tu. Okey. Seterusnya, 3 huruf. Okey, secara basicnya perkataan ataupun kata kerja dalam bahasa Arab ni dia ada 3 huruf yang dia 3 huruf.
untuk kata kerja dalam bahasa Arab. Tapi dalam certain kaedah ataupun situasi, dia boleh jadi ada penambahan huruf di depan ataupun di belakang. Itu kalau contoh macam daraba tadi, ataupun kita tukarlah nazara contohnya. Nazara itu basic dia lah, kata kerja. Kemudian dia ada pula yanzuru ataupun daraba yadribu, telah memukul. Daraba bila tukar jadi fi'il mudhari' dia jadi yadribu, sedang memukul. Okey, dia boleh jadi ada penambahan di depan ataupun di belakang, tapi yang 3 huruf tu tidak bertukar. Okey, seterusnya kita tengok contoh-contohnya. Al-amsilatul jumlah al-fi'liyah, contoh-contoh ayat kerjaan ataupun contoh jumlah fi'liyah. Okey, yang pertama, nama Muhammadun. Muhammad telah tidur. Okey, dia ada kat sini kalau nama Muhammadun ni dia ada 3 huruf. Okey, kemudian nama tu juga tidak diawali dengan alif lam, bukan alif lam. Nama tidur tu juga adalah bukannya nama orang. Kemudian nama tu adalah fi'il ataupun kata kerja. Kemudian Muhammadun tu adalah dia punya fa'il. Okey, contoh yang seterusnya, yaktubu tilmizu ar-risalah. Murid lelaki itu menulis surat. Okey, yaktubu ini berasal daripada perkataan kataba. Kemudian dia jadi yaktubu. Okey, ada penambahan huruf ya dekat depan, tapi kataba, huruf kaf ta dengan ba tu masih lagi dia punya basic dia. Okey, yaktubu at-talamizu ar-risalah. Okey, so kat sini at-talamizu itu adalah fa'il dia. Yang tadi huruf ataupun kalimah selepas kata kerja dipanggil fa'il dalam jumlah fi'liyah. Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya adalah ta'kulu Zainabul mauza. Zainab makan pisang. Zainab makan pisang. Okey, ta'kulu. Okey, kata kerjanya adalah ta'kulu. Zainabun fa'il dia al-mauzu. Okey. Kat sini kalau kita tengok tadi yaktubu. Yaktubu tu untuk muzakkar. Kemudian kalau Zainab, Zainab ni muannas, kita gunakan ta'kulu. Kalau kata kita nak cakap Muhammad yang makan pisang, dia akan jadi ya'kulu Zainabul mauza. Ya'kulu Zainabul mauza. Okey, kena bezakan juga antara muzakkar dan muannas. Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya adalah yaqra'ul muallimuna alkitab. Guru-guru itu sedang membaca buku. Okey, ini yang tadi yang kita dah tengok dalam penerangan jumlah jumlah fi'liyah tu. Dia kata syarat untuk jumlah fi'liyah adalah walaupun ianya dilakukan oleh satu kumpulan yang ramai orang. Contoh kat sini adalah guru-guru. Guru-guru tu maksudnya ramai guru sedang membaca buku, dia tetap lagi kata kerjanya berbentuk mufrad ataupun berbentuk tunggal, yaqra'u. Kita tak guna yaqra'unal muallimuna, kita tak guna macam tu. Okey, dia tetap tunggal, yaqra'u. Okey, dan contoh yang terakhir adalah okey, raqibat talibani ad-darrajah. 2 orang pelajar ataupun 2 orang murid itu sedang menunggang basikal. Okey, raqiba at-talibani. Okey, talibani itu dia musanna. 2 orang murid ataupun 2 orang pelajar sedang menunggang basikal. So, perkataan kata kerja yang kat depan tu masih lagi kita gunakan yang mufrad, yang tunggal.
Okey. Dan kalau awak perhatikan ataupun kalau awak tengok dalam buku-buku awak, banyak lagi lah contoh-contoh jumlah fi'liyah ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat ataupun sedikit sebanyak input untuk kita mengulang kaji pelajaran jumlah fi'liyah bagi bahasa Arab ataupun Lughatul Quran tahun 5. Apa yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.